Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 5 Mei bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Penyata cadangan rang undang-undang RUU anti lompat parti yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen diyakini mampu menyelesaikan isu lompat parti dalam kalangan ahli Parlimen. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ini kerana penyata cadangan berkenaan disediakan oleh Jawatan Kuasa yang dianggotai pakar dan pengamal undang-undang yang berpengalaman luas. Beliau dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa tersebut yang ditubuhkan pada April lepas dan turut dianggotai oleh 10 ahli parlimen dari pihak kerajaan serta pembangkang yang mempunyai latar belakang dalam bidang undang-undang. Tambahnya, penyata cadangan itu bagaimanapun tidak boleh didedahkan kepada umum kerana belum dibentangkan di Dewan Rakyat. Beliau memaklumkan keputusan untuk menentukan bila RUU anti lompat parti akan dibentangkan di Dewan Rakyat adalah bergantung kepada Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob. Dato' Seri Dr. Wan Junaidi bercakap kepada pemberita pada program sesi libat urus bersama masyarakat di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau yang juga ahli Parlimen Santubong mahu rakyat Sarawak terus mengekalkan perpaduan yang utuh antara kaum di negeri ini. Katanya lagi, keharmonian dan perpaduan antara rakyat di Sarawak yang terjalin sekian lama telah menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia. Industri pelancongan di Sarawak antara yang terjejas teruk 2 tahun kebelakangan ini akibat pandemik COVID-19, namun sejak peralihan ke fasa endemik pada 1 April lepas dan kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 pada 1 Mei menyaksikan jumlah penerbangan ke negeri ini kian meningkat. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, dengan peningkatan penerbangan itu sekaligus merancakkan kembali sektor pelancongan selain terus memperhebat aktiviti ekonomi di negeri ini. All these are definitely growing very well for tourism in Sarawak, and I believe yes, we are on the right track to make sure that our tourism industry moving forward. Dato' Sebastian berkata demikian kepada media semasa kunjungannya ke kediaman pengerusi Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak Muhammad Hafiz Rohani di Miri. Sementara itu, menyentuh mengenai kelonggaran SOP ini, masyarakat Islam khususnya kini dapat menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana meriah bersama-sama kaum keluarga dan sahabat handai. Beliau menambah orang ramai dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di samping memulihkan ekonomi masing-masing termasuk industri pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Datuk Sebastian Ting turut memaklumkan tahun ini kerajaan menyasarkan kedatangan pelancong ke Sarawak kira-kira 1.2 juta orang. Kesibukan dalam membuat persiapan perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini selepas kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 pada 1 Mei lalu turut membawa hikmah kepada golongan usahawan termasuk perniagaan kek lapis. Berkongsi kenangan manis itu, Ketua Pegawai Eksekutif IANA Corporation Sdn Bhd Muhammad Hafiz Rohani yang juga pengusaha kek lapis memberitahu jualan kek lapis amat laris di saat-saat akhir dengan kunjungan ramai pembeli. Saya merasakan adalah blessing juga sebenarnya untuk para usahawan apabila orang ramai tergesa-gesa ataupun terburu-buru mencari kek lapis, mencari ayam, mencari bahan mentah untuk dimasak sebagai juadah hari pertama di Hari Raya. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di kediamannya di Miri. Selain itu, beliau juga gembira dengan sambutan Aidilfitri kali ini kerana ramai rakan taulan daripada pelbagai kaum sama-sama hadir memeriahkan selain juadah aneka rasa termasuk hidangan popular Bumi Kenyalang iaitu kek lapis. Songkok antara pelengkap bagi pakaian lelaki pada Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana legasi 22 tahun sebuah perusahaan pembuatan songkok buatan tangan di Limbang terus menceriakan suasana Hari Raya Aidilfitri. Ikuti laporan khas yang disediakan Dalini Jupar Ali. Diusahakan sejak tahun 2000 dan menjadi perusahaan keluarga, perjalanan Songkok Awang bermula daripada sebuah pondok kecil terletak di Kampung Bunga Raya Limbang.
kini terbinanya sebuah kilang mini hasil daripada peruntukan di bawah Parlimen Limbang yang siap sepenuhnya tahun lepas. Hasil tangan anak tempatan, Awang Abdul Rahman Abdul Jalil, 47 tahun, sentiasa menjadi pilihan penggemar songkok. Songkok awam mendapat tempahan dari Kuching, Bintulu, Miri, Limbang, Lawas termasuk Sabah dan Brunei Darussalam. Setiap kali Aidilfitri, tempahan yang diterimanya amat luar biasa sehinggalah pandemik COVID-19 yang melanda dunia menjejaskan segalanya. Masa PKP, kita memang ia punya peratusan jualan kita merosotlah hampir 50% kita punya pelanggan sebab semua kita punya masa tu kan pandemik kan. Bapa kepada 7 cahaya mata ini percaya rezeki tetap ada. Peralihan negara ke fasa endemik dengan kelonggaran telah diberikan seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, Songkok Awang kini bernafas semula. Beliau turut dibantu isteri dan anak-anaknya. Beliau amat berbangga anak sulung beliau, Nur Sabrina, 21 tahun, cenderung dalam bidang ini. Alhamdulillah, apabila anak kami habis daripada pusat tahfiz, mereka berhabis, kita libatkan mereka dalam pembuatan ni supaya apabila generasi ni songkok ni dah akan pupus. Hampir 3 tahun lah terlibat dalam menjahit songkok, perbuatan songkok ni. Mula-mula memang agak sukar lah untuk jahit songkok ni, tapi lama-lama dah boleh menyiapkan songkok yang banyak dalam masa 1 hari lah. Platform digital dimanfaatkan sebaiknya. Kita melalui platform Shopee, melalui Shopee kita ada hantar, melalui FB apps, kita pun ada website. Kita punya pelanggan mau klik website, TikTok, dan sekarang ni lah kita gunakan media-media masa yang terkini. Di sinilah yang bagus tempat buat songkok. Kualiti songkoknya boleh tahan lah. Kalau anda ada songkok, anda lengkap dari raya tu. Harapannya supaya dapat mengeluarkan songkok lagi jauh lah, lagi luar negara seperti Brunei berterusan dan negara-negara lain lah. Bukan sahaja di Sarawak. Impian Awang hanya satu, ingin mencuriakan suasana Aidilfitri dengan songkok hasil tangannya. Songkok menjadi pelengkap kepada sambutan Hari Raya Aidilfitri selain baju Melayu dan juga samping. Dan paling penting sekali, songkok berupaya menampakkan kekacakan si jejaka pada Hari Raya. 22 tahun legasi Songkok Awang terus berkembang serta mengekalkan tradisi Melayu. Syukurnya Syahwal. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Dari Niju Parali, Berita RTM. Susulan kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 bermula 1 Mei lepas, banyak kegiatan sosial boleh dilakukan. Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA, Andy Jong berkata, walaupun kerajaan telah membenarkan kelonggaran tersebut, masyarakat masih perlu mematuhi SOP seperti memakai pelitup separuh muka di tempat tertutup selain kerap mencuci tangan.
Beliau turut memaklumkan dengan kelonggaran tersebut, NSJA akan menganjurkan Majlis Makan Malam Penghargaan Media bersempena Hari Wartawan Nasional yang disambut pada 29 Mei setiap tahun. Andy memberitahu pada tahun ini buat julung kalinya, NSJA akan meraihkan hari berkenaan pada 27 Mei ini dan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Seri Dr. Sim Kuhian dijangka akan merasmikan majlis berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa kunjungan Hari Raya Aidilfitri NSJA di Miri. Di Kuching, seorang penunggang motosikal maut akibat kecederaan parah selepas terlibat dalam satu kemalangan di Jalan Bintawa awal pagi semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Bingkok John, mangsa yang dikenali sebagai Amparang Polton, 29 tahun telah berlanggar dengan sebuah kereta pada sekitar pukul 7.30 pagi. Hasil siasatan awal mendapati motosikal yang dipandu mangsa dikatakan menuju ke pusat bandar, namun telah hilang kawalan semasa melalui Selekoh. Superintendent Bingkok dalam kenyataan medianya memaklumkan mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu kereta dilaporkan hanya mengalami kecederaan ringan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pustaka Negeri Sarawak Pustaka beroperasi semula hari ini selepas ditutup sejak 1 Mei lepas berikutan sambutan Hari Buruh dan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Pustaka menerusi satu kenyataan memaklumkan operasi perkhidmatan Pustaka Negeri akan berjalan seperti biasa dan dibuka seawal pukul 10 pagi hingga 7 malam. Perkhidmatan tersebut turut dibuka pada Sabtu dan Ahad ini bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Orang ramai digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Pustaka secara percuma. Antaranya Pustaka Sarawak Channel yang merupakan platform untuk penyiaran program dan aktiviti Pustaka secara dalam talian menggunakan saluran YouTube. Inisiatif berkenaan adalah bertujuan untuk meneruskan program dan aktiviti galakan membaca menerusi saluran YouTube serta mengoptimumkan potensi teknologi maklumat dan komunikasi bagi memanfaatkan lebih ramai orang. Selain itu juga, perkhidmatan lain yang disediakan adalah perkhidmatan Book Bay yang merupakan perkhidmatan peminjaman buku terus ke rumah pengguna. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 5 Mei berakhir di sini. Dengan itu saya Fazril Hisham Afandi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.